بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نكمل tajuk kita طرق معرفة مقاصد الشريعة, dan kita dah selesai dari الطريقة الأولى الاستقراء. Kita istiqra' lah mengkaji hukum syarak keseluruhan, أيضا علل العلل. الطريقة الثانية melalui ma'rifatul illah. Ma'rifat al-illah, kita cari al-illah. Macam mana kita nak cari al-illah? Yang dia katalah turuqu ma'rifatil illah ataupun masalik al-illah yang kita belajar dalam bab al-qiyas. Wa tu'raf bi tariqat at-ta'arrufi ala ilal al-amri wan nahy. Kenapa kita diarah macam tu ataupun dilarang? Wa hiya katsiratun minha. Raqam 1, an-nas. Taban sekiranya ada nas, kita tak tamu lagi masalikul illah dalam maqasid syariah, masalikul illah di babul qiyas ialah sebab kalaulah ada nas, itu tujuan yang kita kata melalui istiqra', melalui al-istiqra'. Baik. An-nas 'ala al-illah bi alfaz minha. Hadhihi al-alfaz semuanya sebenarnya menunjukkan kepada sebab. Min ajli dhalika katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni. Wa likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum idzan wal lam wal ba fa bi dhulmin bisababi dhulmin min alladhina hadu harramna 'alaihim sahih wa idh wa hatta faqatilu allati tabghi hatta sehingga tafi'a ila amrillah wa ghairiha. Jadi yang tu kita boleh tahu lah kenapa kita memerangi dia sehingga dia kembali. Maknanya selagi dia tak kembali, itulah mengharuskan kita memerangi dia. Raqam 2, al-ijma'. Ijma' al-fuqaha anna al-wasf al-muayyan, dari banyak-banyak sifat itu. Arak, sifat dia warna merah, isi dalam botol, berbuih, busuk, perbuatan orang kafir, memabukkan. Semua ni sifat dia. Yang mana satu yang ada kaitan dengan haram ni? Dia kata ala anna al-wasf al-muayyan mabuk tu adalah illatul hukmi, ka ijma'ihim anna illat taqdim asy-syaqiq. Maknanya perempuan sekarang ni dia nak berkahwin, jadi dia ada saudara abang lah, kita kata abang syaqiq, satu ayah satu mak, dan abang yang seorang lagi li abin ataupun li ummin, kita kata. Jadi siapa sepatutnya jadi wali? Akh syaqiq ataupun ghairu syaqiq? Jadi dia katalah, kita tengok di pusaka. Syariat kita dia dahulukan al-akhus syaqiq. Kerana apa? Kerana di situ ada campur antara nasab mak sama, nasab mak pun sama, kan? Kita dengan dia ni. Jadi dia didahulukan. Sebab dia kata anna illat taqdim asy-syaqiq imtizajun nasabain fil miras fayuqaddamu kadzalika fi al-wilayah. Al-ima. Ima ni makna dia isyarah. Wasdilahan iqtiranul hukmi biwasfin. Dia datang bersama ni, hukum dengan satu sifat. Lau lam yakun sifat itu illah kepada hukum itu, lakana al-kalamu ba'idan an fasahah. Sahih kita? Ya, jadi cakap sia-sia, tak memberi faedah. Wa huwa ala anwa' katartibil hukmi ala al-wasf. Itu yang paling tinggilah. Contoh dia az-zaniyatu waz-zani. Itu sifat, bukan nama, sifat. Jadi kalaulah kita nama dia zani contoh, kena tibai tak tibai lah sebab sifat. Az-zaniyatu waz-zani hukumnya apa? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi kita tahu dah kenapa dia kena tibai ni, sebab perbuatan zina tadi. Sahih. Okey, aidan jawabuhu alaihi salatu wassalam an soal. Salah satunya yang kata apa dia, jima' fi nahari Ramadan tu. Jadi dia tanya, halak tu ya Rasulullah, cerita dia lah, saya melakukan benda tu. Jadi Rasulullah pun jawab, kata kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia sahih. Jadi puasa tu kenapa hak tadi dah? Kalau bukan hak tadi itu, maknanya jawapan Rasulullah ni ikut dan wa hadha laysa bi fasih. Laysa bi fasih. Wa an yadhkura asy-syari'u ma'al hukmi wasfan law lam yuqaddar at-ta'yil bihi lama kana li dhikrihi فائدة نفس الكلام واحد. التفريق بين الحكمين بذكر الصفة. contoh dia Rasulullah kata الثيب تستأذن تستأمر والبكر تستأذن. Sahih kita wa idnuha simatuha. Dia
itulah tafriq antara janda sifatnya ni dengan anak dara. Hukum pun tak sama. Yang tu istamar, kena tanya dia, betul-betul kamu nak kahwin ke tidak ni? Dia lain dengan anak dara. Sahih? Kerana apa? Kerana apa yang ni kena tanya betul-betul lah ni kena beritahu dia sebab yang tu sebab tu dia anak dara lah. Yang ni sebab anak dia sebab janda lah. Ta'lilu adam al-hukm wujud al-mani' kullu hadhihi min masalik al-illah. Al-munasabah, ada kesesuaian antara sifat itu dengan hukum. Macam tadilah kita kata warna merah tak sesuai untuk mengharamkan arak. Ketidak ayat sirap pun haram. Sahih kita? Sahih. Yang ada kesesuaian adalah memabukkan. Wahia al-musyakalah wal muwafaqah. Musyakalah dan muwafaqah ni dia sama. Muwa'amah ni sesuai. Wasilahan an yakuna al-wasf alladhi iqtarana bihi al-hukmu munasiban lahu. Sesuai. Macam mana kita nak pastikan dia sesuai? Bimakna an yatarattab ala inatatil hukmi bihi maslahah. Jaga akal kita apabila diharamkan. Wa daf'u mafsadah. Memabukkan tu mafsadah. Sahih? Wa hunaka turuqun ukhra kasyabah was-sabr wat-taqsim wad-dawaran wat-tard wa tanqihul manati wa ghairiha. Semua itu adalah min masalik al-illah. Kamu boleh rujukkan kepada bab al-qiyas. Ma'rifatu maqasid syariah bimujarrad al-amr wan-nahy al-ibtida'i at-tasrihi. Di sini ada dua syarat ni, ibtida'i dengan tasrihi. Maknanya Allah suruh kita buat sesuatu. Dia tak kata pun kenapa, kita pun tak tahu kenapa sembahyang 4 rakaat ni. Allah arah kita macam tu. Maknanya tujuan syarat kita adalah sembahyang itu sendiri dengan 4 rakaat. Kenapa Allah mengharamkan berkahwin dengan adik contoh? Kita katalah kenapa dia haramkan berkahwin dengan adik? Kita tak tahu punca kenapa, sebab perbuatan itulah tujuan dari syarak untuk apa dia? Maksud min maqasid syariah. Tujuan syarak. Jangan ada berkahwinan antara adik-beradik. Perbuatan itu, dilarang. Baik. Tapi amr wa nahy itu mestinya ibtidai, maknanya hukum itu hukum dari mulanya, bukan hukum itu sebab benda yang lain. Aidan tasrihi dengan sarahatan, jangan dengan mafhum mukhalafah. Fayadullu al-amru al-mujarrad ibtidaan ala anna al-fi'la, perbuatan itu sendiri adalah maqsud syari', mendirikan sembahyang. Kenapa? Tak tahu. Mendirikan sembahyang itu adalah tujuan dia. Aidan an-nahyu yadullu ala anna tark al-fi'li maqsudun lisyari'. Allah mengharamkan riba, sah, dengan jelas. Wa ahalla, jelas. Allahul bay'a. Maknanya perbuatan jual beli itu mesti ada, mesti berlaku. Kalaulah kita kata tak ada, apa yang akan berlaku? Boleh bayang. Perbuatan itu sendiri adalah tujuan. Nafsal kalam muharrama riba. Harrama ar-riba. Perbuatan riba itu mesti jangan ada. Jangan ada. Sahih? Kenapa jangan ada? Taban fi'il al-kathira. Kenapa? Tapi itulah ada tujuan syarak kita. وهكذا النهي يدل على أن ترك الفعل adalah مقصود للشارع وذلك بشرطين أن يكون كل منهما ابتدائيا. Maknanya jangan itu diwajibkan kerana dia ma la yatimmu bihil wajib fahuwa wajib. Itulah dia wajibkan kerana benar kali, ataupun dia wasilah kepada benda yang haram. Haramul li ghairihi pun tak, jangan di sinilah kata an yakuna kullu minhuma ibtidaiyan. Contoh dia tahrimur riba, wa laysa li kaunihi wasilatan ila ghairihi, ataupun tabi'an li ghairihi ka tahrimil bai'i ba'da nilal jum'ah. Allah tak mengharamkan jual beli, tapi waktu tu sahaja. Waktu tu sahaja. Jadi jangan kata tujuan syarak melarang jual beli lah, bukan. Tujuan syarak di sini dia melarang untuk apa dia? Untuk nak jaga sembahyang Jumaat tu. Sahih? Di sini. Kaunul amr wan nahi tasrihi ay sarihun fi dilalatihi 'ala at-talab. Fayakhruju bidzalika ad-dhimni. Salah satunya mafhum mukhalafah. Alladhi tadammanahu al-ma'muru bih aw al-manhiyu anhu ka qawlihim al-amru bisyai'i nahyun 'an dhiddihi. Jadi jangan saya kata kepada kamu, jangan kamu keluar dari rumah. Itu membawa makna wajib duduk di rumah. Sahih? Kita tak mau yang wajib duduk di rumah ni, kita ambil hak. Jangan keluar rumah tu. Wajib ibtida', sebab itu bukan sarahatan. Dia dhimni, dia mafhum.
Saya kata kepada belajar lelaki, kamu jangan hadir kelas hari ni. Sahih. Maknanya perempuan tu wajib hadirlah. Sahih. Yang tu kita tak mikirah. Kita nak benar yang jelas, tasrih. Rakam 3. رقم 2 فهذه الأضداد ليس النهي عنها صريحا بل جاء في ضمن الأمر. الطريقة الثالثة untuk nak pastikan masalik ataupun maqasid syariah أيضا من خلال اللغة العربية. sebab tu mujtahid perlunya ada lughah Arabiyah. إن ضبط اللسان العربي ومعرفة المعاني التي تحملها ألفاظ العرب من أهم الأمور لمعرفة وفهم مقاصد الشارع. Kalau kita tak faham dari asalnya, dari apa yang di depan mata kita ni kita tak faham, kita lagilah tak faham tujuan yang tersembunyi itu. Li'annahu binazala bilisan al-arab famin ad-daruri ta'allum al-lughah fahiya min ad-din wa ta'allumuha fardun wajibun li fahmi maqasid al-kitab wa sunnati wa murad al-syari' min khitabih idh la yufhamu dhalika illa bilisan al-arab. أيضا kita boleh pastikan مقاصد الشريعة من خلال سياق الخطاب. يقصد بسياق الكلام ataupun سياق الخطاب تتابعه وأسلوبه الذي يجري فيه. di mana ucapan tu keluar di mana, sahih kita, dalam peristiwa apa. Wa inna afdala qarinah, yang kita kata lagi kuat tadullu ala haqiqati معنى اللفظ موافقته لما سيق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء الكلام من أجله. لأنه أحيانا kita boleh bawa dua, kita tahulah kadang-kadang perkataan Arab ni banyaklah, dia boleh bawa 2-3 makna kan. Jadi kita kena pilihlah mana makna yang sesuai dengan peristiwa tadi, dengan susunan ayat tadi. Itulah yang kita kata siyaqul khitab. Sahih, barulah kita boleh faham. Wa ma'rifatu siyaq alladhi warada fihi al-lafz hatta yumkin, barulah kita boleh nak pastikan tahdidu murad asy-syari' wa qasdih. Sahih. Maknanya kita kena tengoklah dengan teliti apa makna di sini. Wa dhalika bin nazar ila al-qara'in al-haliyah. Ayat ni diturunkan di mana? Apa peristiwa dia? Barulah kita boleh nak faham. Ayat ni perkataan ni maksudnya gini. Sahih kita? Sahih. Aidan wa al-maqaliyah, ucapan tu berlaku di mana? Sahih. Kalaulah kita tak ada peristiwa, ucapan tu berlaku di mana? Di perang ke, dalam keadaan lepas sembahyang ke, mungkin dalam lepas sembahyang dia nak jadi nasihat, sahih. Tapi perang bukan nasihat, taklimat lagi. Sahih. Lain tu. Sahih. Famadlulatul alfaz takhtalifu bi ikhtilafil hali waz zaman. فحال المتكلم والمخاطب لا بد من اعتبارها. Salah satunya yang kita kata hak Bani Quraidah itulah yang Rasulullah kata, jangan kamu semayang asar illa fi Bani Quraidah, semayang di kampung depa tu. Jadi ada yang semayang, ada yang tak semayang. Jadi dia tengok keadaan itulah, dia tengok kepada keadaan itu. Ada yang kata Rasulullah ni nak kejarkan kita, tujuan dia nak kejarkan kita cepat-cepat ke sana. Bukan Rasulullah tak suruh kita tak semayang, kecuali di sana. Ada yang tak semayang langsung, ikut arahan terus. Jadi yang tu Rasulullah pun tak salahkan mana-mana pihak lah. Itu adalah kita ma'rifatu maqasid. Kita kena tengoklah kepada keadaan. Aidan melalui fahmus sahabah, kita boleh pastikan itu adalah tujuan syarak dengan fahmus sahabah. Itu sahabah yang faham, yang dekat dengan Rasulullah, yang saksikan Quran diturun, yang saksikan hadis tu keluar dari mulut Rasulullah, peristiwa tu berlaku depan Rasulullah, depan dia. Jadi dialah yang faham, dia lagilah hadir, dia saksi, dia lagilah lebih faham. Wa dzalika li'annahum a'lamu bil lughah, satu. Wa alsaq, lebih rapat an-nasi bi Rasulillah, wa a'lamuhum bi maqasidihi, tujuan ucapan Rasulullah, wa hadithihi wa sirah. فللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين. ممكن kita tak faham. كما أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أكثر المتأخرين. Kita tak berkawan dengan Rasulullah, kita tak bersama dengan dia, jadi kita tak tahu keadaan.
فإنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل dengan dua biji mata, عاينوا عين, وعرفوا أحواله صلى الله عليه وسلم وماذا فامتاز فقههم فقه فهم عن غيرهم بأنهم نظروا إلى معاني الألفاظ ومقاصدها. صحيح؟ sebab mereka tu bersama dengan Rasulullah, jadi mereka lagi faham makna لا إلى صورها وأشكالها. طيب أعتقد نختتم محاضرة اليوم إلى هذا القدر إن شاء الله، ثم المحاضرة المقبلة في أقسام مقاصد الشريعة. ثم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.